Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Tasawwur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana ala abdihi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al-haqqi bi iznihi wa sirajan wa qamran munira. Amma ba'd. Terima kasih pada Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa yang diraikan, tentulah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua, sihat ke? Wa ala kulli hal, marilah sama-sama kita yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang penuh keberkatan ini, tepatnya 19 hari Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kekuatan semangat untuk meneruskan baki Ramadan yang masih ada. InsyaAllah pada tengah hari ini kita mengambil satu potongan ayat untuk kita sama-sama tadabbur. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati seterusnya kita memahami apa yang disebut sebagai Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah pada ayat 264. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Sadaqallahul azim. Muslimin, muslimat, ibu ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan dengan kita baru saja semalam dalam peristiwa nuzul Al-Quran, dan pada waktu yang sama Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Juga disebut Allah SWT Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebab itulah apa-apa yang berkait dengan Al-Quran kita dah sebut semuanya akan jadi mulia. Malaikat yang paling mulia malaikat Jibril alaihissalam, kerana Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, menyebabkan huwa afdalil malaikat, dia menjadi sebaik-baik malaikat kerana membawa wahyu Al-Quran. Manusia jadi mulia, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat jadi mulia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana diturunkan kepada mereka Al-Quran. Termasuklah bulan jadi mulia kerana turunnya Al-Quran terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat ini di antara lataif kelembutan Al-Quran. Kalau sebelum ni kita belajar dalam tafsir adanya itab, teguran Allah dalam Al-Quran, teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Yang ini pula adalah perumpamaan ataupun analogi.
Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak guna kesimpulan, apa yang disebut sebagai peribahasa, simpulan bahasa, peribahasa, semua ini Allah Ta'ala umpamakan. Seperti mana ayat yang kita baca, ayat yang 264 ni, Allah Ta'ala berkata pada orang beriman, Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Hei orang beriman, janganlah kamu rosakkan pahala amalan. Amalan apa? Sadaqatikum, sedekah kamu, dengan perkataan yang membangkit-bangkit, yang mengungkit-ungkit, dan kelakuan kamu bil manni wal aza, yang menyakiti, dan juga kelakuan kamu yang merosakkan pahala amal sedekah. Dan Allah Ta'ala sebut ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yaumul akhir, seperti mana orang yang riak, iaitulah dia membelanjakan hartanya dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk pada orang lain. Dan famathaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Barulah Allah SWT menuliskan satu kalimah, apa dia? Kesimpulan. Orang yang seperti ini Allah Ta'ala sebut apa? Dan mereka ini tidak beriman kepada Allah, seperti orang yang riak itu, dan pada hari akhirat mereka orang yang rugi. Bandingannya seperti apa? Kamasali safwanin alaihi turabin, iaitulah seperti batu yang licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat, lalu ditinggalkan bersih dan licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga orang yang kufur dan riak itu, mereka tidak mendapat sesuatu pun daripada apa yang telah mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Taib tuan-tuan, dalam ayat ni Allah Ta'ala memberi satu peribahasa orang yang mana terbatalnya pahala amal sedekah mereka dengan perkataan yang mengungkit-ungkit. Artinya selepas dia beri, dia katalah, Alhamdulillah, saya dah sempena Ramadan ni saya dah berzakat 1 juta kepada syarikat sekian-sekian, kepada tempat anak yatim sekian-sekian. Lalu disebutkan lagi dengan kelakuan yang menyakiti orang yang membelanjakan hartanya itu untuk menunjuk-nunjuk riak. Allah Ta'ala memberi perumpamaan orang seperti ini seumpama batu yang licin ditimpa dengan hujan, tuan-tuan. Kan? Sebab apa? Kalau kita tengok batu besar lah kan, kalau kita contoh, kita tengok dekat mana, orang Arab panggil apa? Syalalat. Syalalat ni apa? Tempat mandi ni kan, sungai apa semua ni, hutan lipo semua kan, ada batu yang besar. Kemudian kalau ada, hatta kalau ada tanah ke pasir ke atas batu tu, kalau ditimpa dengan hujan yang lebat ataupun air sungai tu kan, sekali harung je habis semua, tak tinggal satu pun, tuan-tuan. Kan? Maka seperti inilah Allah Subhanahu Wa Taala memberi perumpamaan terhadap orang yang riak terhadap apa yang diberikan. Lalu Allah Ta'ala memberi peringatan supaya tidak diungkit-ungkit pemberian yang disedekahkan dan menyakiti hati orang lain. Sifat-sifat tercela ini seumpama perbuatan yang riak dan amalan yang mengakibatkan segala kebajikan yang telah kita lakukan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka Islam pula mengajar manusia ini melaksanakan sesuatu supaya mencari redha Allah, supaya mengikis sikap yang ada seperti ini. Dan dengan tujuan itulah untuk membersih diri dan juga supaya menjaga segala amalan ini. Contohnya Islam mewajibkan kita membayar zakat kan. Masya Allah. Ni dalam baru-baru ni semua baru senyum lah kan. Al-maklum lah dapat 10k kan, tuan-tuan. 10k KWSP dia nak kabur, tuan-tuan. Wajib tunaikan zakat, tuan-tuan. Wajib. Hukumnya wajib kan. Masya Allah. Dulana berhemat kat UiTM sebagai penolong amil. Maknanya bulan Ramadan ni heavy lah kan. Orang nak bayar zakat harta, zakat pendapatan, zakat KWSP,
fidyah pun ada juga orang bayar kan. Zakat ternakan pun ada orang bayar. Artinya dia buat haul dia cukup nisab, dah cukup dah. Haul dia tu Ramadan ke Ramadan 1 tahun. Jadi dia ambil keberkatan Ramadan. Taib. Maka di situlah nak menunjukkan cara kita nak membersihkan harta kita dengan berzakat. Jadi kalau 10,000, 2.5% je yang Allah Ta'ala minta dari kita tuan-tuan. 2.5%. Berapa 2.5% daripada 10,000? Berapa tuan-tuan? 200,500 je tuan-tuan, daripada banyak nikmat yang telah kita dapat. Jadi wajib kita kena sampaikan. Orang yang tidak membersihkan harta yang zakat ini kan, maka nak sebutlah susahlah. Kalau LHDN tu dia kejar tuan-tuan, wajib kan, bayar subhanallah kan. Tapi kalau zakat ni kita tak ada lagi lah, cuma kita sebutlah. Umpamanya orang yang ada harta zakat emas sebagainya, Allah Ta'ala sebut orang yang tak bayar zakat emas ni, dah cukup haul, dah cukup nisabnya, dia tak bayar, di akhirat kelak emas yang dia pakai di dunia tu akan dileburkan lalu dicurahkan di atas kepalanya, keluar ikut belakang tuan-tuan. Ini disebut dalam Quran. Artinya hebatnya Allah Ta'ala mewajibkan hukum zakat. Taib. Maka dalam hal ini menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Durul Al-Mansur, perumpamaan yang Allah Ta'ala beri ialah air hujan yang lebat menghilangkan tanah yang subur yang terdapat batu di atasnya yang licin. Maka batu licin ini tidak lagi berguna dan tidak ada sebarang tumbuhan yang dapat hidup di atasnya. Samalah seperti amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir dan munafik yang tidak ada langsung kebaikannya di sisi Allah, bahkan amalan-amalan tersebut dihapuskan oleh Allah. Tuan-tuan, pernah tak kita ada kawan-kawan kita yang non-Muslim kan? Kadang-kadang kita tengok kan, sedekah bukan main kan. You puasa kan, ini ada bersedekah sikit. Dia kata sedekah lah, tapi dia ambil hadiah kan. Walaupun dia baik macam mana sekalipun tuan-tuan, itulah orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Dia tidak dipandang sedikit pun oleh Allah SWT. Kata Imam As-Su'ud pula, mengeluarkan sedekah secara riak tidak akan menikmati faedah dan manfaat daripada apa yang disedekahkan. Malah mereka tidak menerima sebarang ganjaran pahala daripada Allah SWT. Berdasarkan firman Allah SWT, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan-amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Tuan-tuan, penat tak penat kan? Selama hidup di dunia bersedekah, buat amalan kebajikan, buat solat, buat qiyamul lail, buat semua perkara kebajikan. Tapi bila di akhirat, Allah Ta'ala kata apa? Dia seperti debu yang berterbangan, tak ada rugi tuan-tuan. Dalam hadis yang lain kan Nabi sebut, orang yang mana melakukan amal dengan riak ini kan, dia adalah orang yang paling muflis di dunia lagi kan. Di dunia bahkan di akhirat lah. Artinya tak ada amalan yang boleh menjamin dia kebaikan. Tak ada lah, kerana dia dah tunjukkan amalan yang disebut sebagai riak. Kata Al-Wahidi dalam Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, orang munafik yang melakukan satu kebaikan hanyalah bertujuan untuk mengkaburi mata orang Islam agar mereka dilihat sebagai orang beriman, dan mereka berharap agar dilihat sebagai amalan-amalan yang mereka lakukan sebagai kebajikan. Namun perbuatan mereka hanyalah seperti tanah di atas batu yang licin, seolah-olah menumbuhkan tanaman, tetapi apabila tanah itu ditimpa hujan, maka terhakis dan meninggalkan batu itu sendirian. Baik tuan-tuan, maka dalam hal ini berapa pengajaran yang boleh kita ambil? Yang pertama, iaitulah yang disebut sebagai amalan sedekah. Amalan sedekah kan? Sebab tu kita baca Quran kan tuan-tuan kan, Allah Ta'ala menggunakan satu itab ataupun firman Allah dengan menggunakan bi amwalihim wa anfusihim. Nampak? Dengan harta kamu barulah dengan jiwa kamu kan. Seolah-olah jiwa ni tak penting ke? Umpamanya jihad fi sabilillah kan, pahala orang jihad, tapi jihad harta pun afdal juga
kan? Kerana ada orang yang mana dia tidak boleh meletakkan diri di dalam perjuangan fi sabilillah, tapi dengan harta benda dia boleh. Dan ini juga dipandang oleh Allah SWT. Tuan-tuan pergi kat Madinah kan, pintu nombor 21, nombor kasut tak saya 1432 kan. Apa dia kat situ? Ada. Buka je kapet sejadah dekat apa? Masjid Nabawi tu. Buka je kapet, ada 3 marmar mozaik yang telah di apa? Di simen lah. Maknanya 3 bulatan tu kan. Jadi sebilangan ulama sebut ini apa dia? Inilah telaga seorang sahabat Nabi. Nama dia siapa? Abu Talhah radhiyallahu anhu. Bila dia dengar ayat Nabi SAW kan, yang mana Nabi membacakan ayat kan, Allah Ta'ala memberikan kamu 1000 kebaikan terhadap orang yang berinfak fi sabilillah, jiwa dan diri kamu. Lalu dia dengar ayat ini, dialah orang pertama. Dia kata, aku ada telaga yang paling dekat dengan Masjid Nabawi, lalu aku infakkan fi sabilillah. Dan sampai hari ini telaga tu masih ada lagi kan. Ni hebat orang yang bersedekah, kerana dia tahu bersedekah ini dia akan selama-lamanya kekal. Siapa lagi? Abdul Rahman bin Auf. Siapa lagi? Osman ibn Affan. Osman ibn Affan sampai hari ni dekat hotel yang dekat dengan funduk apa, yang hujung sekali, biasanya Andalusia selalu kat hotel tu kan. Dia sebut kat situlah satu tanah wakaf Saidina Osman bin Affan. Sampai hari ini kerajaan Saudi buat funduk, hotel lah funduk tu bahasa Arab. Owner ditulis, owner Saidina Osman bin Affan, tuan-tuan. Hasil wakaf dan sedekah dia. Tuan-tuan bayangkan, Saidina Osman lama dah meninggal dunia, tapi wakafnya sampai hari ini. Ni hebat kan? Lalu Allah Ta'ala menyebutkan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini juga satu peribahasa. Orang yang mendermakan hartanya fi sabilillah samalah seperti satu biji benih yang menerbitkan 7 tangkai. Tuan-tuan, lalu Allah Ta'ala beri gambaran bagi kita. Kalau Allah Ta'ala kata orang yang berinfak fi sabilillah dia dapat 700 kali ganda pahala, kita tak faham. Tapi Allah Ta'ala beri perumpamaan supaya kita faham. Orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, maka dia seumpama satu harta yang diinfakkan sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan dalam setiap 7 tangkai itu mengandungi 100 biji. Artinya tadi 7 tangkai, satu tangkai satu benih 7 tangkai, satu tangkai itu 100 biji, artinya 700 biji. Begitulah perumpamaan orang yang menginfak fi sabilillah. Apatah lagi dalam bulan Ramadan. Nabi sebutkan satu amalan digandakan sehingga 70 marrah, 70 kali ganda. Tuan-tuan bayangkanlah, begitulah kehebatan Allah SWT. Taib. Maka dalam hal ini ulama banyaklah menceritakan, tapi kita ambil sebagai khulasah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyifatkan tentang pahala yang berlawanan dengan sikap riya itu, iaitu satu sifat ikhlas kan. Ikhlas artinya lawan sifat riya yang kita baca dalam ayat surah Al-Baqarah 264 tadi. Kata dia, telah terbongkar bagi orang yang memiliki mata hati dengan pandangan iman dan nur Al-Quran bahawa tidak mencapai kebahagiaan melainkan dengan ilmu dan ibadah. Semua orang akan binasa melainkan orang yang berilmu. Semua orang berilmu akan binasa kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Dan orang ikhlas memiliki tempat yang mulia, dan amalan tanpa niat adalah kepenatan, niat tanpa ikhlas adalah riya. Jadi ini satu kalam daripada Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Taib, tuan-tuan. Sebagai akhirnya apa yang boleh kita dapat? Satu. Yang kedua, dalam kita membuat amalan apa pun, tuan-tuan, jauhilah sifat riya. Satu. Yang kedua, kena melihat satu amalan itu dengan yang paling hebat, apa dia? Ikhlas. Kan ulama sebut ikhlas ni umpama semut hitam di atas batu yang hitam, di atas malam yang kelam. Orang tak nampak.
tapi dirasai wujudnya keikhlasan itu. Dia tidak boleh dibuat-buat ikhlas. 2. Yang ketiga, segala apa yang kita sebut hari ini disimpulkan dengan hadis Nabi SAW. Nabi menyebut tentang kebaikan syurga. Apa dia tuan-tuan? Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Yang pertama Nabi sebut apa dia? Syurga itu telah merindui 4 jenis manusia ni. Baik. Yang pertama, taliyal Quran, orang yang beramal dengan Al-Quran, tadabbur dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian taliyal Quran wa hafizil lisan, orang yang jaga mulut, lidah, terutama dalam bulan Ramadan. Jangan kita jadi orang yang rugi kerana penat dan juga lapar dan dahaga tapi pahala tak ada. Jaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, wasamin ikhlas fi yaum Ramadan, orang yang beramal dengan ikhlas di dalam bulan Ramadan. Dia tahu Ramadan ini banyak pahala yang telah diberikan. Ni nak menjelang malam yang ke-10, lagi banyak besar pahala, iaitulah Lailatul Qadar. Maka dia tidak meninggalkan barang seinci dalam ibadah dia ketika dalam bulan Ramadan. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi bekalan buat kita semua, termasuk yang bercakap pada tengah hari ini, dan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa, mencapai ikhlas, menjauhi sikap riak dalam kita beribadah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik itu datang dari Allah SWT, yang kurang itu atas kelemahan diri anda sendiri. Terima kasih kepada ibu ayah yang sudi mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Assalamualaikum. Syukran.